Alhamdulillah, Allah rizkikan kita untuk ziarah ke makam Abdul Rahman bin Auf, ataupun sebelum dia memeluk Islam diberi gelaran Abdul Kaabah. Bila berlaku peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf dengan para sahabat Nabi yang lain seperti biasa meninggalkan semua harta benda, meninggalkan semua kebun-kebun, bahkan binatang ternak semua ditinggalkan. Bila sampai ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Ansar. Kemudian Ka'ab ni orang kaya di Madinah. Lalu dia berkata kepada Abdul Rahman, aku ada 2 buah kebun dan aku ada 2 orang isteri. Maka pilihlah mana-mana kebun yang kamu mahu dan pilihlah salah seorang daripada isteriku. Abdul Rahman menolak keduanya. Abdul Rahman kata, tunjukkan saja aku pasar. Lepas tu bila sampai ke pasar tersebut, Abdul Rahman nampak ada tanah di sebelah pasar. Abdul Rahman pun membeli tanah tersebut. Dan akhirnya peniaga Abdul Rahman seperti biasa, sebab Allah berikan dia kebijaksanaan berniaga, cepat maju dan sebagainya. Dan hasil daripada jualan tersebutlah beliau meminang seorang wanita di kalangan Ansar. Antara doa yang bagus apabila kita berhadapan dengan orang kaya, ya Allah berkatilah ke atasnya perniagaannya dan anak pinaknya. Itu adalah sifat Abdul Rahman bin Auf apabila dia pun kaya dan bila dia berhadapan dan melihat orang yang kaya. Tentang Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin pertama di dalam Islam, sehingga kan kita panggil Bilal menjadi satu jawatan kan. Yang pahala muazzin ni, sepanjang suara dia boleh didengar, sepanjang itulah, seramai itulah orang yang boleh mendengar suara dia, seramai itulah yang dia dapat pahala. Bilal bin Rabah adalah yang pertama dipilih oleh Rasul untuk mengalungkan azan. Dan sikit pasal sejarah azan, peringkat awal bukan azan, dipanggil untuk waktu solat. Para sahabat berkumpul, Nabi tanya, macam mana kita nak bagi tahu waktu solat dah masuk? Sahabat pertama kata, api letakkan di atas bukit, nanti kalau dinyalakan tahu waktu solat masuk. Ada yang kata kita pukul gendang, ada yang kata pukul locek. Kemudian selepas perbincangan tu selesai, semua balik, tak dapat lagi keputusan. Malam tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab bermimpi. Dalam mimpi tersebut, apabila datangnya waktu salat, maka lafazkanlah sebagaimana lafaz azan. Jadi Rasulullah bila Sayyidina Umar pergi bercerita, Rasul membenarkan apa yang kamu mimpi itu benar. Dan akhirnya itulah lafaz azan yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan semangat cinta yang ada di dalam Sayyidina Bilal menjadi darah daging kita juga, sehingga zurat keturunan kita. Allahu Akbar. Nabi katakan inilah sahabat Nabi yang masih ada pada hari ini. Maksudnya di kalangan makhluk Allah yang hidup. Sebab itu dinamakan pokok sahabi. Pendapat pertama mengatakan ia benar, ia adalah pokok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh. Ada pendapat mengatakan pokok ini usianya dalam 500 tahun lebih berdasarkan kajian arkeologi, kajian geografi dan sebagainya. Ada yang mengatakan tidak, ia berusia lebih kurang macam sebagaimana sirah tu 1400 tahun lebih. Jadi bila ada 2 pendapat, bagi kita orang Muslim, orang Islam perlu berlapang dada menerima perbezaan pendapat. Diiktiraf oleh kerajaan Jordan sendiri sebagai tempat yang bersejarah dan dikaitkan dengan Rasulullah SAW.